Jadi malam ni tuan-tuan, saya pun tak mau ambil masa yang lama lah. Sebab bini saya pesan, tazkirah jangan lebih pada 45 minit. Saya orang ingat tak apa, bini saya pesan, saya kena dengar lah. Jadi malam ni saya nak mulakan lagu ni lah tuan-tuan ni. Tak mau nak cerita panjang-panjang lah. Saya nak mulakan lagu ni lah balong-balong. Kita dah duduk pada hari yang keberapa dah Ramadan? Hari yang ketiga. Masuk saja maghrib tadi, kita dah masuk hari yang ketiga Ramadan. Ramadan ni dia kok mana pun dia akan habis sebulan. Tuan-tuan jangan duk risau. Dan tuan-tuan jangan duk kelang kabut nak raya. Raya ni kok mana pun dia akan main. Tuan-tuan seronok pun satu Syawal dia akan main lepas Ramadan habis. Tuan-tuan tak seronok pun satu Syawal dia akan main bila Ramadan habis. Betul ke tak? Jangan duk kalut. Dengarlah lagu raya hari-hari pun raya ni habis Ramadan baru boleh sambut. Dia bukan jenis tuan-tuan duk pusing lagu raya setiap hari. Minggu depan dah boleh raya. Dia bukan mangsa lagu tu. Ada orang dia duk dengar lagu raya dah. Haru sungguh tuan-tuan ni. Terawih baru 3 malam dia dengar lagu raya dah. Kacau. Hak jenis ni pun ada. Seri Astana pun ada. Tengok tuan-tuan baik ke semua. Kan Kok Diang tempat saya pun ada, tempat-tempat tuan-tuan. Canggih dia duk dengar lagu raya dah. Dia duk dengar lagu raya. Saya nak abang raya ni tuan-tuan bulan pun dia main, tuan-tuan tak bulan pun dia main. Jangan duk risau. Pi tembak baju raya dah pun bukan boleh raya lagi. Tak kalut nak beli baju raya pun tak raya lagi. Maklum, Ramadan ni dia akan habis. Kok mana pun dia akan habis. Masalahnya kita nak dan perhabis Ramadan ataupun tak dan. Hak ni masalah kita. Ramadan dia kok mana pun dia akan habis. Tapi yang masalahnya kita sama ada nak dan berhabis Ramadan ataupun tak dan nak berhabis Ramadan. Masalah tu dia duduk tang kita. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan, lah tuan-tuan sambut Ramadan, tuan-tuan ada berapa plan? Satu plan ke dua plan? Plan A dan plan B. Para ulama-ulama dulu ni bila masuk Ramadan, lepas ada dua plan. Lepas ada plan A, lepas ada plan B. Lah ni kita lagu mana? Ada tak plan A dan ada tak plan B? Tak faham Ustaz, tak duk cerita plan A, plan B pula dah Ramadan ni. Kuih celaru dah ustaz-ustaz ni pun lepas Covid ni dia pelik-pelik. Dengar bagi habis lu, jangan duk menyampuk. Ulama dulu dia ada dua plan. Plan A dan plan B. Apa dia plan A Ustaz? Plan A tuan-tuan buat. Ustaz, saya bila Ramadan masuk, yang ni saya akan buat Ustaz. Amal ibadah ni saya akan buat. 1 yang ni, 2 yang ni, 3 yang ni, 4 yang ni, 5 yang ni. Yang tu hang boleh perhabis kalau hang dan perhabis dengan Ramadan. Lah persoalan yang saya nak tanya malam ni, kalau kita ni Allah Ta'ala jemput di tengah-tengah Ramadan, apa plan kita tuan-tuan? Ramadan dia akan habis. Kita yang tak tahu dan habis ke tak? Ramadan dia akan habis. Masalah ni duduk tang kita. Sama ada kita nak dan perhabis Ramadan ataupun kita tak dan nak perhabis Ramadan. Kalau kita tak dan nak perhabis Ramadan, contoh kita dan 10 hari Ramadan, 20 lagi kita tak dan, kita meninggal. 20 hari Ramadan yang berbaki ni, lagu mana tuan-tuan nak ambil manfaat daripada dia walaupun selepas ketiadaan kita? Ni yang saya nak minta kita renung malam ni. Saya nak cerita satu pengalaman yang saya nak bawa malam ni, tajuk ni tuan-tuan, yang saya nak kupas ni sebab saya terkesan dengan suatu benda yang berlaku dekat saya 2-3 minggu lepas. Saya duk cari dana untuk majlis berbuka puasa kepada 4 buah ma'had tahfiz yang bekerjasama dengan Yayasan Ariadah.
Saya sebagai ketua pegawai eksekutif CEO Yayasan Ar-Riadah ni, saya duk cari dana lah nak buat majlis berbuka puasa. 4 buah ma'at tahfiz yang duduk di bawah kami ni agak berat, agak susah, agak dhaif. Jadi yayasan akan support buka puasa ni apa? Saya duk cari-cari duit. Baru ni tuan-tuan, mai seorang bekas pegawai daerah jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz, boleh tak? Saya kata boleh. Datuk mai di pejabat. Dia pun mai di pejabat saya. Dia tanya saya, Ustaz, majlis buka puasa tu berapa yang Ustaz perlu? Saya kata lebih kurang 100 orang, satu orang RM6, sehari RM600. Sebulan dekat 17-18 ribu jugalah. Dia kata, Ustaz, ni saya nak bagi sikit. Dia bagi RM3,000 ke saya. Dia kata, yang ni Ustaz gunalah. Tampung-tampung majlis berbuka puasa setiap hari pelajar-pelajar tahfiz ni. Nah, saya bagi ke Ustaz. Saya pun tak bawa. Lepas tu dia tanya saya pula, Ustaz, dekat yayasan ni tak buat majlis apa-apa ke? Saya kata ada Datuk. Bila Ustaz? Saya kata 26 hari bulan 4. Saya nak buat sambutan Maulidur Nuzulul Quran, nak buat majlis buka puasa. Dia kata, Ustaz, yang tu saya nak ambil bahagian. Ustaz jangan duk kelang kabut. Yang tu saya akan sponsor semua. Alhamdulillah. Yang tu saya akan bagi duit. Masuk Ramadan, saya akan bagi duit. Saya pun Alhamdulillah. Dia kata, Ustaz, saya boleh tak main buka puasa? Saya kata, dia alu-alukan lah. Dah Datuk yang nak buat, bukan Datuk tak boleh main kot. Kalau macam tu Ustaz saya fikir lah duit, saya bagi barang tu lah. Ustaz saya duk fikir, saya buat main makanan. Lagi bagus. Saya kata, tak ada duk fikir. Sembang lah dia kata, tahun ni seronok Ustaz no. Ramadan tahun ni tak macam tahun lepas lah, teruk apa semua sembang-sembang balik. Masa tu tak Ramadan lagi. Balik tuan-tuan, lebih kurang seminggu, saya pun dapat panggilan daripada dia. Saya pun angkat. Assalamualaikum Datuk. Naik nombor telefon dia. Waalaikumsalam Ustaz, saya ni isteri Datuk sekian-sekian. Ya Datin, ada apa? Nak maklum kau Ustaz, Datuk meninggal pagi tadi. Datuk dah meninggal pagi tadi. Dia kata lepas subuh dan akan ke bumi selepas solat fardu asar. Tuan-tuan faham saya nak bawa? Saya pun pergi ziarah dia apa semua. Datuk ni dah tak masuk Ramadan. Dia dah tak masuk Ramadan baru ni. Dan ke tak tuan-tuan? Tak dan, dia meninggal. Tapi dia dan buat tak bekalan Ramadan ni untuk dia terima dalam kubur? Dia dan buat tak? Dia bagi RM3,000 sebagai majlis berbuka puasa anak-anak tahfiz. Dia tak dan puasa Ramadan tahun ni, tapi dia ambil yang Nabi kata, barang sesiapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, orang makan makanan tu, pahala orang puasa ni Allah Ta'ala anugerahkan kepada kawan tadi, tanpa Allah Ta'ala mengurang sedikit pun pahala orang berpuasa. Dia dapat ke tak? Dia dapat ke tak? Walaupun dia tak dan masuk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, dia dah ada plan B. Tuan-tuan dan saya maklum, ada tak plan B ni? Saya nak tanya. Kita ada tak plan B ni tuan-tuan? Sakan anak-anak kita tu no. Tuan-tuan biar abang ni slow sikit lah. Jangan duk riuh macam Ukraine dengan Rusia lah. Boleh. Buat lagu mana? Pok-pok mereka membuat macam tu dulu ni kan. Jangan duk marah kat dia. Abang kata, hamba slow sikit lah. Abang dia tolong abang dia tak. Slow sikit lah. Jangan duk deras sangat. Kan, saya lagi saya kalau dia dengar riuh-riuh lagu tu. Lagi saya pergi main sama dengan dia lagi tuan-tuan. Itu yang saya risau. Lagi tuan-tuan tengok ustaz tak ada, saya ada pergi main dengan dia sama lagi. Adik-adik yang duduk sebelah tu, slow sikit boleh adik-adik? Slow sikit lah. Baik. Slow sikit lah. Mereka nak main-main lah. Jadi slow sikit lah. Yang ni yang saya maksudkan tadi maklum-maklum. Kita ni nak berhadapan dengan Ramadan ni tuan-tuan.
banyak di kalangan kita yang hanya ada plan A. Plan A itu akan berjaya bila mana kita, Allah Ta'ala izin, habiskan Ramadan bersama-sama dengan Ramadan. Lah ni saya nak minta tuan-tuan menyediakan payung sebelum hujan. Buat persiapan. Takut-takut Allah Ta'ala jemput kita di tengah jalan. Tak sempat kita nak habiskan Ramadan tahun ni. Yang ni yang kita kena buat. Boleh? Boleh tuan-tuan? Yang ni yang pertama saya nak pesan kat tuan-tuan malam ni.